Bersama dengan dua tetamu kita ini berkenaan dengan urustia Anugerah Inovasi Perdana dan juga penerima Anugerah Inovasi Perdana 2019. Bersama dengan tetamu khas kita ni yang datangkan. Didatangkan. Okey, didatangkan ke studio Rampai Pagi hari ini. Iya. Iaitu Yang Mulia Awang Akramin bin Awang Haji Asyari. Beliau merupakan pemangku pegawai Perkhidmatan Pengurusan Kanan dan juga Yang Mulia Hajah Rosidah Haji Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Jadi ini yang menarik sekali mengenai dengan bersama dengan Hari Perkhidmatan Awam. Jadi kita terus saja bersama dengan Yang Mulia Tuan Awang Akramin ya. Mungkin seperti yang sedia maklum kita sudah mengetahui Anugerah Inovasi Perdana ataupun ringkasnya AIP merupakan salah satu daripada acara kemuncak sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ya. Dan mungkin dapat diberikan sedikit penjelasan maksud dengan program Anugerah Inovasi Perdana ini. Okay. Silakan. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton Rampai Pagi ya. Terlebih dahulu saya mewakili Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada pihak RTB khususnya rancangan Rampai Pagi di atas undangan ke dalam rancangan ini. Okey, so program Anugerah Inovasi Perdana atau secara ringkasnya AIP adalah merupakan salah satu usaha Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke arah mempertingkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan pentadbiran awam negara Brunei Darussalam. So ianya merupakan satu inisiatif yang telah diambil oleh Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan dan juga Institut Perkhidmatan Awam yang mana merupakan penektarafan dan penggabungan dua anugerah iaitu Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam dan juga Kumpulan Kerja Cemerlang. Okey, so ia memberikan tumpuan khusus kepada kertas projek sahaja. Projek yang dimaksudkan adalah projek yang telah menampakkan hasil ataupun outcome, impact yang positif dan besar bukan saja ke atas perkhidmatan awam malah kepada pihak berkepentingan khususnya orang ramai. Mungkin salah satu objektifnya ialah bagaimana ini mendatangkan manfaat kepada semua. Jadi itu adalah salah satu objektifnya. Mungkin ada objektif lain lagi kenapa anugerah ini diadakan. Mungkin tuan dapat menjelaskan secara lebih terperinci kepada penonton kita ni. Silakan. Okey, antara objektif AIP dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pentadbiran awam adalah untuk yang pertama menggalakkan inovasi dalam urus takbir iaitu good governance dalam perkhidmatan awam, menghargai kecemerlangan dalam perkhidmatan awam, memotivasi pegawai kakitangan perkhidmatan awam untuk lebih mempromosikan dan menggalakkan inovasi, meningkatkan profesionalisme dan imej perkhidmatan awam dan akhir sekali mengumpulkan dan menyebarluaskan amalan baik ataupun best practices untuk dicontohi agensi perkhidmatan awam yang lain. Alhamdulillah. Jadi apakah sebetulnya ni usaha-usaha yang telah Jabatan Perkhidmatan Pengurusan laksanakan untuk memberikan dan juga membudayakan inovasi serta usaha untuk memartabatkan AIP ataupun Anugerah Inovasi Perdana ini? Okey. Antara usaha-usaha yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebelum ini dan akan dilaksanakan secara berterusan seperti yang pertama sesi taklimat bagi memberikan garis panduan Anugerah Inovasi Perdana yang diadakan secara umum seperti sesi bersama fokal-fokal kementerian bagi kumpulan kerja cemerlang dan juga beberapa sesi khas bersama agensi jabatan kerajaan yang lain. Yang kedua, diadakan sesi konsultasi bersama jabatan-jabatan kerajaan mengenai garis panduan AIP. Yang ketiga, jabatan ini juga telah membuat beberapa sesi wawancara melalui rangkaian radio seperti National FM dan Pilihan FM. Selain itu, sesi wawancara melalui Rampai Pagi seperti pagi inilah juga diadakan bagi mengongsikan maklumat mengenai AIP. Betul. Dan yang keempat, melalui taklimat wawasan perkhidmatan awam abad ke-21 yang bertujuan bagi meningkatkan kesedaran warga perkhidmatan awam dalam senantiasa melaksanakan pembaharuan khususnya inovasi dalam perkhidmatan awam. Selain yang telah dinyatakan di atas ini juga, jabatan juga melaksanakan pemberigaan AIP melalui laman web jabatan, melalui tiket televisyen dan juga banner dalam laman web GEMS. Memang kata kunci daripada apa yang kita dengarkan tadi ialah inovasi. Semua inovasi. Integriti mestinya ada. Dan bagaimana dengan sambutan orang ramai ataupun sambutan daripada pihak tuan sendiri dan untuk memberikan hal-hal ini kepada masyarakat pada umumnya? Apa respon? Okey. Alhamdulillah pada tahun 2019
MSD selaku Urustia AIP telah menerima sebanyak 19 penyertaan. Wow, banyak. Terdiri daripada agensi kerajaan dan juga institusi pengajian tinggi. Hanya 11 kertas projek telah dinilai pada masa itu. Majoriti projek yang telah menyertai AIP pada tahun 2019 berkaitan dengan penambahbaikan terhadap pemberian perkhidmatan kepada orang ramai dan juga stakeholders, khususnya penambahbaikan terhadap sistem, proses dan juga prosedur. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita ni beralih kepada penerima anugerah inovasi perdana, akan kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini di Rampai Pagi. Setiap pekerjaan yang diamanahkan kepada kita ni bermula dengan yang kecil. Tetapi bila mana ianya disuntik dengan integriti dan inovasi, pasti akan mencetuskan impak yang berkualiti di dalam membangun pemangkin negara. Aspirasi dan tekad saya adalah untuk membimbing para graduan untuk menjadi rakyat yang komited dalam membangun masyarakat yang berintegriti, berinovatif, berkeusahawanan, berkebolehan dalam industri dan juga bertanggungjawab dari segi sosial yang berpandukan Melayu Islam Beraja. Aspirasi saya adalah untuk menyokong pembentukan para graduan dari segi akademik, intelek, sosial, emosi dan spiritual ke arah model insan yang bersedia untuk masa depan. Menambah nilai penyelidikan dalam bidang linguistik gunaan bagi memahami fenomena linguistik dalam revolusi industri 4.0 seperti pedagogi dan interaksi sosial di atas talian, serta membudayakan pembelajaran sepanjang hayat bagi memperkasa pembangunan masyarakat yang berpengetahuan di negara Brunei Darussalam. Selamat menyambut Hari Perkhidmatan Awam ke-27. Lain ni semangatnya ni sambutan dari Perkhidmatan Awam ni. Apa macam semangatnya? Semangatnya ialah menjadi seorang yang lebih produktif. Betul. Kalau raya sambutan raya kan. Kalau hari guru sambutan hari guru, mengenang jasa guru-guru. Tapi hari ini ialah untuk kita ni lebih produktif, memotivasikan diri supaya lebih cemerlang lagi. Semangat menuju wawasan 2035 negara Brunei Darussalam. Kembali kita ni dalam rancangan Rampai Pagi dan seperti biasa kita akan mengikuti satu lagi bahan wawancara bersama dengan Yang Mulia Haji Rusidah Haji Hidup. Beliau merupakan penolong pegawai kastam bagi Jabatan Kastam dan Excise Diraja. Sudah pun diperkenalkan ketika tadi tetapi belum bersuara. Betul sekali. Jadi kita jawabkan. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat Puan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi Puan merupakan pemenang ini. Pingat perak bagi Anugerah Inovasi Perdana AIP 2019 bagi Jabatan Kastam dan juga Excise Diraja. Mungkin dapat menjelaskan secara lebih terperinci lagi kenapa sebenarnya berada di Rampai Pagi ini? Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Okay, terima kasih Tuan dan Puan. Sebenarnya pada pagi ini mewakili Jabatan Kastam dan Excise Diraja lah selaku penerima anugerah perak semasa pertandingan Anugerah Inovasi Perdana pada tahun 2019. Yes.
Jadi sebenarnya apa yang disampaikan tu waktu-waktu, apa yang maksudnya tajuk projek ni yang telah pun digunakan anugerah. Tajuk projek adalah memudah cara permohonan kebenaran membawa kenderaan melintas keluar dan masuk, melintas sempadan melalui pos-pos kawalan. Actually projek ini sebenarnya adalah antara salah satu pelan tindakan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di dalam memudah cara perdagangan melalui aktiviti merentas sempadan dalam masa yang sama sentiasa kukuh dalam memelihara keselamatan melalui pemeriksaan kenderaan. Okey. Memudah cara itu dalam arti kata lain lah menambah baik penyampaian perkhidmatan dengan mengurangi tempoh masa menunggu di mana proses baru ini lebih mudah, telus dan terkini serta berorientasikan pelanggan dengan mengenalkan penggunaan kod QR sebagai pas kenderaan. Elemen inovasi yang terdapat di dalam projek ini ialah VES ataupun Vehicle Exit Entry System yang diperkenalkan itu merupakan transformasi permohonan dari kaedah manual kepada elektronik. Kaedah ini empower orang ramai dan pedagang untuk mengemaskini sendiri data entry keluar masuk sempadan semasa mengimbas QR. Jadi sebelum ini barangkali Jabatan Kastam yang berdata entry. The next one ini durang yang berdata entry sendiri melalui sistem QR code. Okay. Lagipun kalau macam kalau Ketania ni memang daripada inovasi ini memang memudahkan Ketania, sebenarnya tapi time sebenarnya ini belum pulang berpakai segala macam. Jadi sebetulnya apakah perkembangan terbaru mengenai dengan projek ini? Ya, betul. Okey, alhamdulillah projek ini diterima pakai oleh orang ramai dan pedagang yang berurusan keluar masuk melalui pos-pos kawalan. Selepas peresmian penggunaannya pada tahun 2018, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja telah melaksanakan penambahbaikan ke atas sistem vehicle exit entry system, terutama dari aspek pentadbiran dan pengurusan internal Jabatan Kastam administratif. Sistem BES ini juga telah dikemas kini dengan memuatkan maklumat mengenai dengan barang tegahan dan larangan yang dibawa masuk atau keluar dari negara Brunei Darussalam. Jadi sebelum QR code-nya dijana atau di-generate, kami memaparkan maklumat mengenai dengan barang larangan dan tegahan. And then melalui sistem itu juga ada linknya kepada kaji selidik pelanggan yang membolehkan orang ramai untuk memberikan pandangan dan menjawab soalan-soalan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, by which di mana kaji selidik itu dijadikan sebagai satu kaedah untuk merangka hala tuju VES dan apa jua perancangan seterusnya demi untuk meningkatkan perkhidmatan Jabatan Kastam. Jadi dengar kabar kan apabila pihak Puan memenangi daripada anugerah ini, Pingat Perak Pingat Perak. Jadi ada grant yang diberikan. Grantnya berjumlah sebanyak RM5,000 kalau tidak silap Ketani. Jadi daripada wang grant tersebut mungkin diguna pakai untuk apa? Okey, terima kasih. Di kesempatan ini juga mewakili Jabatan Kastam dan Eksais Diraja merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Perkhidmatan Pengurusan selaku penganjur di atas penganugerahan dan hadiah kemenangan itu. Hadiah itu yang berjumlah RM5,000 Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dengan kerjasama dan kebenaran Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah merancang untuk mewujudkan satu program capacity building bagi pegawai-pegawai beruniform dan guna sama untuk peringkat pegawai pemeriksa, pegawai kastam sehingga penguasa kastam kanan. Jadi insya-Allah program itu nanti akan dapat dihadiri oleh 85 orang yang mana antara lain objektifnya adalah untuk meningkatkan keyakinan diri selaku pegawai di dalam perkhidmatan awam bagi melengkapkan nilai kepimpinan dan kewibawaan yang bersesuaian untuk menerujui projek-projek jabatan. Alhamdulillah. Jadi untuk akhirnya sebagai akhir tadi rancangan wawancara sebetulnya ya. Jadi apakah sebetulnya harapan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja ini di masa hadapan? Okey, terima kasih. Melalui projek BSAD, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja berharap bagi orang ramai dan pedagang untuk memastikan pas BS diperbaharui apabila tarikh sah laku mansuh dan untuk mengimbas QR semasa membuat perjalanan melalui pos-pos kawalan. Di samping itu juga Jabatan Kastam dan Eksais Diraja telah melaksanakan beberapa inisiatif pembaharuan yang mana telah diberikan melalui radio dan televisyen Brunei dan melalui siaran akhbar. Jadi diharapkan
dengan orang ramai dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyokong inisiatif-inisiatif yang telah diberikan itu. Dalam masa yang sama juga Jabatan Kastam dan Eksaisi Diraja akan terus meneroka kaedah-kaedah perkhidmatan berorientasikan teknologi maklumat dengan mengimbangi antara keperluan perkhidmatan dengan menjaga keamanan dan keselamatan to strike a balance between service and security. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih mungkin kepada Tuan kata-kata hanya tinggal seminit saya lagi kita bersama. Pesanan dan juga harapan kepada semua penonton Tani di Rampai Pagi. Wakil daripada pihak Tuan sendiri, daripada MSD, silakan. Okey, akhir sekali bagi siapa-siapa yang inginlah mengetahui lebih lanjut mengenai dengan AIP, bolehlah menghubungi ataupun datang ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan khususnya ke tingkat 2 bahagian pembaharuan perkhidmatan awam ataupun melalui email di aip@msd.gov.bn ataupun boleh menghubungi MSD di talian 23820664, 23820665 dan 23820666. Alhamdulillah. Betul sekali. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Tuan Awang Akramin bin Awang Haji Ashari, Pemangku Pegawai Perkhidmatan Pengurusan Kanan, dan bersama dengan Yang Mulia Puan Hajar Rusidah Haji Hidup, Penolong Pengawal Kastam Jabatan Kastam dan Eksaisi Diraja. Terima kasih sekali lagi. Selamat menyambut Hari Perkhidmatan Awam dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.